Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan selamat malam. Mohon maaf malam ni 5 bulan April 2020 dua kali untuk bahagian penyataan masalah. Jadi kita sambung je. Tadi kita dah cover dah 6 factor alignment tadi tu. Jadi kita sambung untuk slide yang berikutnya. Sekarang ni kita cover 3 proses untuk kita identifikasi masalah. Dalam slide ni saya tulis dia tidak rumit namun ia tidak mudah dilakukan. Okey, sekarang ni kita dah sampai fasa lebih kepada penulisan. Bila nak tulis, aspek ni dah kena betul-betul clear dan faham lah. Okey, masalah kita tu harus dirumuskan secara spesifik. Okey, kita kena jelas. Sekarang ni kita nak buat penyataan masalah, kita kena tahu apa benda yang kita nak tulis sebagai masalah. Itu nombor 1. Nombor 1, kena rumus penyataan masalah kita secara spesifik. Yang kedua, yang ni antara benda yang you all kena ambil take note sikit lah aspek ni. Masalah harus dapat diuji ataupun diukur secara saintifik, empirical, humanistic. Biasanya kalau sebut bidang-bidang engineering, bidang-bidang sains, kita sebutlah saintifik. Okay, kalau kajian tu dalam bentuk kuantitatif yang dia punya dapatan tu nak dapatkan signifikan, kita pakai empirical. Dan kualitatif biasanya dengan humanistik lah. So antara benda-benda yang benda tu dapat diuji dan diukur itu, nombor 1 dalam kajian yang berbentuk deskriptif. Apa lagi? Exploratory, penerokaan, penjelasan, pengenalpastian, penentuan, penyiasatan, apa lagi? Peramalan, pengawalan. Okey, ini aspek-aspek yang kita kena tahu. Satu, research tu perlu diukur dan diuji. Tadi nombor 1 kita kena rumuskan secara spesifik. Yang kedua, kita kena make sure penyataan masalah tu boleh diuji dan diukur. Dan yang ketiga, masalah kajian perlu dirumuskan dalam konteks satu bentuk penyataan. Jadi 3 proses identifikasi masalah. Kena ingat ni 3. Nombor 1 tadi kena merumuskan penyataan masalah secara spesifik. Kena tahu spesifik masalah itu. Yang kedua, masalah itu, penyataan masalah itu boleh diuji dan diukur dalam konteks saintifik, humanistik ataupun empirical yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, perlulah kita merumuskan penyataan masalah dalam bentuk penyataan. Di 3 perkara ni kena tahu bila kita nak identify ataupun identifikasi masalah. Kemudian kita ada 4 faktor yang perlu diberi perhatian. Dalam research ni, dalam kita fokus kepada bahagian penyataan masalah, kita ada 4 jenis penyataan masalah. Okey, kategori pertama adalah ada 4 faktor. Yang pertama adalah faktor sumbangan ataupun faktor baru. Ada satu kajian ni memang dia buat satu kajian yang memberi satu sumbangan atau dapatan baru. So kita memang ada masalah dekat literature review, tak ada literature review. So kajian-kajian faktor sumbangan baru ni dia mengisi kelumpungan dalam literature review. Dalam bentuk kata lain, dia ada satu kajian baru. Okey, banyak yang kajian baru biasanya dalam bidang sains, bidang engineering, social science juga. Tapi dalam konteks yang pertama, faktor sumbangan baru. Faham Maksudnya satu kajian yang panggilkan baru. Okey. Yang kedua adalah, ini biasa paling banyak lah, bila kita bermain dengan faktor beberapa pemulih ubah, kita panggilkan dia sebagai faktor replikasi dan extension. Iaitu apa dia? Kalau replikasi tu replikasi ataupun biasa kalau gunakan dalam research kita panggil saya adopt je, tu replicate. Dan satu lagi adalah extension, perkembangan. Jadi saya dudukkan dia orang dua ni, faktor replikasi dan perkembangan tu dalam faktor yang kedua sebab nak nampakkan perbezaan. Jadi yang adopt tu biasanya kita ambil bulat-bulat lah. Biasanya kajian pelajar degree, pelajar master by project, kita buat kajian itu sama, proses yang sama, okey, tapi kadang-kadang dia ada perbezaan juga yang kecil. Contoh dia mungkin bilangan sampel yang berbeza, mungkin kajian sebelum ni di luar negara, sekarang kita gunakan sampel di Malaysia, bilangan size sampel yang berbeza. Okey, sana banyak, kita lagi sikit. Jadi tu kajian dalam bentuk replicate. So lawan dia ataupun sebelah dia adalah extension tadi, itu perkembangan. Jadi perkembangan, ingat research ni dia
Dalam sebuah research kita kena faham dia ada banyak komponen. Okey, memanglah saya dengan research yang saya nak kita panggil nak adapt tu sama lebih kurang. Kajian tu di UK, saya nak buat di Malaysia, tapi mungkin teori dia lain. Saya nak guna walaupun kajian sama tapi nak gunakan teori yang berbeza. So kenapa kaitan dengan teori ni? Dia ada kaitan dengan unit analisis. Sebab saya plan dia punya unit analisis adalah pekerja, tapi saya nak gunakan kajian yang sama kepada organisasi. Jadi saya punya unit analisis organisasi. Bila saya guna unit analisis saya organisasi, saya merasakan ada teori yang lebih sesuai untuk support untuk organisasi. Jadi unit analisis saya berbeza, teori saya berbeza. Ada orang yang buat research method yang berbeza, walaupun benda yang sama, tapi method yang sebelum ni dengan method yang saya gunakan berbeza. Dia gunakan action research, saya gunakan case study. So ada banyak lagi yang berkaitan dengan kesahan, berkaitan dengan research design yang berbeza. Tadi saya sebut strategi penyelidikan, lokasi, size sample, teknik persamplan yang berbeza. Itu kita panggil kita extension dalam research tu. Dan selain daripada yang kita biasa dengar orang kuali, lepas tu extend lah buat kuanti. Jadi apa lagi? Kajian tu buat satu daerah, buatlah satu Malaysia atau satu negeri. Tapi dalam konteks ni kita dalam bentuk research, supaya kita kena faham kita ada banyak komponen-komponen lain. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, yang ni kadang-kadang kita terlepas pandang. Namun yang ketiga ni, tadi faktor pertama faktor sumbangan ataupun kita panggil faktor baru. Yang kedua tadi adalah replicate dengan extension. Yang ketiga ni faktor perhatian. Okey, ini benda tu kan kadang-kadang benda tu penting. Kadang-kadang kita terlepas pandang, kita abaikan dia, kita pinggirkan dia. Contohnya kajian macam kemiskinan. Bila sekarang kita tengah ada macam trend kat Malaysia kan, nak kaji macam B40. Okey, kajian tu sebenarnya B40 daripada dulu lagi wujud, tapi sekarang baru ada kesedaran mungkin kita lebih zoom satu kajian yang fokus kepada golongan B40. So ada benda yang kita kata kita tidak beri perhatian, kita pinggirkan dia, kita abaikan dia ataupun terlepas pandang, ada satu konteks dalam konteks kajian. Jadi penyataan masalah boleh dibina sesuatu benda tu memang ada, tapi kita sebutkan 3 perkara tadi. Okey, yang keempat adalah faktor praktikal. Ini research dan penyataan masalah tu dibina dalam konteks yang praktikal. Macam kita sekarang ni, dalam keadaan pendidikan sekarang ni, memang kita tak boleh keluar rumah. Okey, jadi satu sistem pendidikan yang baru ni yang kita baru dengar bila anak-anak kita kat rumah, internet pun slow. Jadi Kementerian Pendidikan tu ambil fast actions. So dia ambil satu platform yang mudah supaya kita tak makan data dan sebagainya untuk memastikan proses pembelajaran alam maya tu berlaku. Okey, yang tu disebutkan sebagai praktikal. Okey, orang engineering biasanya dengan buat simulation, dengan prototype. So benda tu nak tunjukkan dia ada praktikal. Jadi kajian tu kadang-kadang atas keperluan perubahan yang mendesakkan kita kan, daripada konvensional nak kena beri satu platform lagi. Jadi peluang, potensi, itu benda-benda tu boleh mengcreatekan satu konteks praktikal. Jadi saya rumuskan ada 4 tadi. Yang pertama adalah sumbangan baru, yang kedua adalah replicate extension, yang ketiga adalah perhatian. So kita kena tahu penyataan masalah pun boleh relate dengan perhatian, dan nombor 4 adalah praktikal. Jadi jangan gaduh-gaduh kan, orang buat penyataan masalah dia lebih kepada konsep barunya dia punya research, konteks penyataan masalah dia. Ada orang yang replicate, ada yang extension, ada yang kita terlepas pandang perhatian. Yang keempat jadi praktikal. Okey, saya nak kongsikan satu cerita sikit lah dalam nak jadikan satu renungan. Okey, benda ni saya quote daripada satu buku daripada Rasid Mael dan Rahman Nordin 2015. So saya bacalah supaya kita kena faham. Okey, penyataan masalah tidak semestinya yang berhubung sesuatu yang kompleks dan menggemparkan. Sesuatu yang mudah dan ringkas boleh jadi merupakan isu yang penting dan relevan untuk dijadikan satu bahan kajian. Ramai calon yang cenderung untuk hanya memikir dan mempertimbangkan sesuatu yang hebat dan hangat sebagai isu yang ada nilai dan pemberat penyelidikan, sehingga melupakan dan terlepas pandang kepada isu-isu yang humble tetapi lebih afdal. Memikir sesuatu yang kompleks kadang-kadang menyebabkan calon terperangkap dalam kesukaran yang mereka ciptakan sendiri. Sedangkan memikirkan beberapa isu yang mudah
akan melancarkan proses pencernaan idea yang kemudiannya boleh dikembangkan menjadi satu skop penyelidikan, sesuatu yang sifat dia Allah membeli, menang memakai. Tu nak beritahu dia, satu research, satu penyataan masalah tu tidaklah perlu satu yang menggemparkan. Sebab tu kita sebutkan ada 4 tadi kan. Ada research yang boleh bagi sumbangan baru, ada yang boleh buat replicate, ada yang extension, ada yang buat faktor perhatian. Yang keempat tadi adalah practical. Okey? Seterusnya saya buat kesimpulan untuk hari ini. Ada beberapa yang kita dah kongsikan tadi pada video 1 dan video 2 ni. Permasalahan. Banyak research ni dia bukan satu single. Permasalahan tu dia kaitkan dengan beberapa pemulih-ubah. Pemulih-ubah boleh jadi faktor, elemen dan sebagainya. Yalah, bila kita buat research, saya nak tengok faktor tu kesan pada performance. Ni keberkesanannya nak tengok dalam motivasi. So dalam sains ke social science pun, dalam research mesti nak tahu dia punya impact dan sebagainya. Jadi dia mesti dalam research ada dua elemen itu. Yang saya sebutkan tadilah, ada kena ada berkaitan. Kalau IV dan EV, jangan cerita penyataan masalah tu satu-satu, dia kena berkait berdua dia. Nombor 2, permasalahan perlu dijelaskan secara spesifik yang saya sebutkan tadi. Ingat tak yang 3 tadi? Perlu yang pertama spesifik, yang kedua tadi boleh diukur dan diuji, nombor 4 nombor seri, nombor 3 tadi apa? Ingat balik 3 perkara tadi. Okey. Yang boleh jadikan, yang ketiga tadi nak jadikan satu penyataan masalah. Kemudian masalah tadi itulah yang saya sebut, boleh diukur, diuji dengan konteks saintifik, humanistik, empirical. Kemudian nombor 4, penyataan masalah pendidikan ini perlulah selari, penyataan yang kita bangunkan tu selari dengan yang kita nak binakan objektif dengan persoalan kajian tadi. Jadi dah bentuk satu penyataan tapi tak boleh nak bangunkan objektif dan persoalan kajian, kita boleh kata penyataan tu masih lagi umum, belum lagi lebih spesifik, dan penyataan itu tidak selari dengan objektif dan persoalan kajian. Kemudian kita pun dah bincangkan tadi, banyak orang bincang je problem statement gap. Kita bincang banyak gap salah satu saja. So sejauh mana research kita ni sebenarnya dapat memberi satu pengetahuan, pengetahuan baru. Sebab benda ni tak ada orang cover lagi. Pengetahuan tu dalam konteks akademik, orang industri, saya sebutkan tadi government, masyarakat dan sebagainya. So pengetahuan tu sejauh mana kita dapat beri sumbangan. Kemudian yang saya sebutkan sumbangan, itu jugalah sejauh mana dapatan kita tadi dapat beri sumbangan kepada orang-orang yang dapat beri manfaat kepada apa yang kita guna. Kemudian ini last kali saya conclude dengan satu statement yang supaya nak faham semua. Yang paling penting, yang pertama tadi, kita kena fokus penyataan masalah kita, kena khusus, kena tahu apa yang kita kena buat secara spesifik, dia direct, simplify tu mudah difahami, bukan kepada kita researcher, kepada penyelia, kepada penilai dan kepada pembaca juga, dan kepada yang kita nak pindah dalam objektif dan persoalan kajian, supaya orang yang baca, patutlah dia punya objektif macam ni sebab penyataan ni macam ni. Kemudian apa-apa keadaan pun, kalau dalam penyataan masalah mesti orang tanya kenapa jadi kenapa itu perlu dia ada justify. Dan kemudian of course lah, bila dah justify mestilah kena nampak relevant. Ini orang tanya perlu tak problem statement perlu ada citation. Ada ketika memang problem statement perlu ada citation untuk kita beri justify yang relevan, yang signifikan, supaya kita nak beritahu yang ni bukan datang daripada personal argument atau idea ataupun berdasarkan pengalaman, dia berdasarkan sumber ataupun fakta daripada kajian lepas umumnya. Alright, sebelum kita tutup siri bahagian 2 dalam penyataan masalah ni, saya nak kongsikan, sebab saya tengok dalam grup WhatsApp ramai yang dalam bidang sustainable. Jadi saya buka sahabat saya punya tesis. Ni buat dalam bidang engineering, tapi simple, semua orang boleh faham. Dalam bidang sustainable, tajuk dia Sustainable Manufacturing Performance Evaluation Tool for Automotive Company. Dia ni nak buat tajuk pasal sustainable, tapi spesifik dia macam-macam sustainable sekarang ni, tapi dia nak buat sustainable manufacturing performance. Kita ada juga sustainable performance, tapi dia nak khusus pada manufacturing sebab dia nak buat otomotif. Saya ceritakan daripada dia punya latar belakang sehingganya dia punya objektif, dan saya sebut juga dia punya latar belakang, dia punya penyataan masalah, dan saya sebut juga objektif dan persoalan kajian dia.
Saya cerita umum dia kata, bila bincang pasal topik sustainability ni, dia merupakan satu perkataan ataupun satu perbincangan secara worldwide dalam industri. Semua orang duk bincang pasal sustainable ni. Kemudian banyak sekarang ni bila dalam kajian ini manufacturing dan automotive ni, bila sebut sustainable ni, dia lebih dekat kepada konteks environmental. Dia normal sebenarnya. Dia disahkan juga dengan citation. Dia beritahu dalam sustainability pillar ni ada 3 perkara, iaitu social, ekonomi dan environmental. So dalam konteks environmental tu dia beritahu itulah yang sebenarnya jadi struggle kepada industri untuk berhadapan dengan kompetitif dengan globalization ni. Okey. Jadi kajian lepas dalam research background beritahu banyak kajian lepas membuktikan bahawa dengan menggunakan sustainable practice ni dapat meningkatkan kualiti proses lah, delivery lah, dan juga dia berkait dengan environmental, terbukti dengan environmental secara umum lah. Tapi kajiannya bukan dalam bentuk empirical. Kajian tu baru cakap dari segi konseptual, betul lah, sustainability ni dapat beri kesan termasuk dengan environmental. Isu dia sekarang dekat manufacturing performance tu ada yang cover 2 tadi tu, social dan ekonomi, tapi environmental tak ada. Jadi dia nak beritahu atas desakan struggle worldwide ni dalam otomotif dan manufacturing ni, aspek sustainable tu perlu dilihat dan dia perlu dibina kepada syarikat manufacturing untuk terus untuk berdaya saing. Jadi dia isu dia macam itulah dekat dia punya latar belakang. Penyataan masalah dia beritahu atas sebab itu otomotif kena move daripada manufacturing performance kena pergi sustainable manufacturing performance. Contohnya dekat Malaysia nak beritahu, kalau vendor contohnya nak jadi supplier kepada Proton, nak tak nak memang dia kena apply environmental tu, environment punya ISO contohnya, ISO 40001. Sebab kalau tidak tak boleh jadi supplier. Jadi nak tak nak otomotif kena move dah Tapi kajian lepas membuktikan ada kelompongan dan jurang kat situ. Ada orang kaji pasal performance dalam otomotif dan manufacturing tapi cover social dengan ekonomi. So environmental ada kaji, tapi orang tak cover environmental dalam performance. Dan environmental tu banyak orang kaji pasal practice, orang kan amalan environmental tu, persekitaran tu. Jadi dia nampak ada ni, macam mana dia nak gabungkan supaya environmental, social dan ekonomi dia menjadi satu set yang boleh diukur dalam konteks sustainable manufacturing performance. Itulah bila dia buat nanti dia akan keluarkan satu literature review baru, sumbangan baru dia. Jadi justru itu bagi memastikan benda tu boleh direalisasikan dalam engineering ni, kena develop. So dia develop lah tool. Tool tu boleh evaluate. So dengan adanya sustainable performance measure tu, kita boleh evaluate dengan tools. So spesifik dia, research question dia, what the sustainable manufacturing performance measure that can apply for automotive company. Second dia, how the automotive company evaluate the sustainable manufacturing performance. Objektif dia 2 lah. To develop a set of SMP, Sustainable Manufacturing Performance Measure for Automotive Company, to develop an evaluation tool for Sustainable Manufacturing Performance for Automotive Company. So, maaf laju baca. Tapi jangan risau tesis ni nak baca. Tesis ni saya bagi nanti dalam grup Bahad. Just nak share macam mana sebuah satu kajian tu sebenarnya masalah tak besar. Kalau ringkaskan kajian ni, bila saya dah baca, dia nak kaji pasal sustainable dalam situasi kajian dan industri secara generalnya, statusnya cover manufacturing performance je, dia nak masukkan sustainable. Kenapa? Kan kata justifikasi kan worldwide industri otomotif supplier nak tak nak sekarang kalau nak terus sebuah dalam perniagaan, dia kena involve environmental. Sekarang proses kerja jadi 2, nak cover manufacturing performance, nak cover environmental. Jadi benda tu sebenarnya satu set je. Sebab tu dia punya objektif nak bangunkan satu set sustainable manufacturing performance. Jadi cut cost kat situ, tak payah fikir 2 benda, mungkin manpower dapat dikurangkan dan kita align pula dengan industri secara worldwide, dan kita pun rupanya kita lebih sustainable. So benda tu jadi satu keperluan pada industri. So kalau tak buat benda ni memang masalah Jadi sedikit sebanyak dia beri sumbangan pada literature review, memberi sumbangan pada practitioner. Jadi apa dia bangunkan? Menepatilah bidang engineering tu, dia membangunkan satu tool. Tapi sebelum bangunkan tool tu, objektif nombor 1 dia bangunkan dulu satu set of measure. Nak gabungkan social, ekonomi dengan environmental tu. Dah bangunkan satu set measurement, pindah pula pada objektif nombor 2 untuk bangunkan evaluation tool. Tak kisahlah pakai
pakai website ke, nak pakai software ke dan sebagainya. Okey, terima kasih banyak-banyak untuk perkongsian kita untuk latar belakang yang untuk problem statement siri yang kedua. Mohon refer slide. So ada banyak poin-poin yang penting bila soalan kat WhatsApp tanya macam mana nak tulis problem statement dengan baik. So jangan terlalu rigid. Saya rasa kalau you faham saya punya video ni dan saya punya slide, ramai orang sebut pasal research gap. Dalam problem statement memang ada research gap, tapi satu bahagian. Kita bukan cerita pasal research gap saja ataupun academic gap saja, kita ada banyak. Jadi kalau tak ada research gap pun tak ada masalah dalam penyataan masalah, sebab kita ada beberapa yang saya sebutkan tadi. Ada yang sumbangan baru, ada yang buat kajian replikasi, extension, ada yang buat kajian faktor perhatian, ada yang buat kajian dalam konteks praktikal, ataupun semakin jauh research tu ke arah inovasi, semakin sukar dia nak dapatkan satu literature review ataupun study teori atau disebutkan sebagai inovasi. Jadi orang kajian yang bentuk praktikal dan inovasi ni dia ada masalah sikit untuk dapatkan yang literature review yang direct. So tapi bukan bermakna dia tidak ada sumber dalam kajian, dia kena cari juga indirect. Sebab dalam dunia ni semua benda semua kita dah lalui, cuma dia berbeza dari segi culture dan teknologi. Saya sebut tadi lah, politik yang berbeza, sosial, ekonomi, teknologi dan agama. Jadi berbeza dalam konteks tu, orang dulu makan, kita pun makan. Orang dulu pakai baju, sekarang pun kita pakai baju. Orang dulu belajar, sekarang kita belajar. Cuma perbezaan itu sahaja. Jadi wajar setiap research tu mesti ada sumber dalam kajian. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa untuk siri yang akan datang pada 7 hari bulan. Kita sambung perbincangan kita dalam grup digital WhatsApp untuk perbincangan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf kiranya ada sebarang kesilapan, kekurangan saya malam ni. Saya betul-betul mohon maaf. Semoga dapat memberi sedikit manfaat kita untuk pengajian dan menulis tesis. Terima kasih. Assalamualaikum.